Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama pada malam yang penuh dengan keberkatan ini kita impikan rahmat Allah, kita impikan diampunkan segala dosa-dosa oleh Allah. Maka marilah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh kaum qarabahnya, dan tidak ketinggalan juga kepada seluruh sahabat handainya, dan juga kepada orang-orang yang sangat disayangi oleh kita dan mereka sangat menyayangi kita, tetapi mereka sudah pun pergi meninggalkan kita, yang mungkin terdiri pada kalangan ibu ataupun bapa kita, tuan-tuan guru kita, sanak saudara kita, dan juga kepada seluruh ahli qaryah yang sudah pun pergi meninggalkan kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan mengampuni kita semua. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan mereka dan juga urusan kita, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka dan membangunkan kita sebaris daripada kalangan golongan salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syahadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan ianya mudah, dan engkaulah yang menjadikan perkara yang sukar jika engkau hendaki dengan kemudahan. Yang saya hormati pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, yang saya hormati tuan-tuan imam, para asatiz wa asatizah, seterusnya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum ibu dan kaum bapa yang saya hormati dan kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan yang luar biasa kepada kita semua untuk kita hadir bersama-sama di dalam majlis yang dirakamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdaannya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhadallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang mengadakan satu jalan untuk ia menuntut ilmu, untuk ia mencari ilmu, untuk ia hadir dan duduk di dalam majlis-majlis ilmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkannya baginya satu jalan untuk ia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi kuliah kita, iaitu menggunakan fiqhus sirah yang ditulis oleh Al-Syahid Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Muka surat berapa nah? Muka surat 18 nah. Jadi muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, di dalam fiqhus sirah ini Al-Syahid
Said Muhammad Ramadan Al-Buti, dia telah menjelaskan kepada kita pada muka surat yang 17 yang lalu, iaitu berkaitan dengan peranan dan perlunya kita mempelajari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan mempelajari riwayat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita akan dapat memahami Islam yang sebenar-benarnya. Apabila kita mempelajari terhadap riwayat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlulah merasakan bahawa mempelajari tubuh badan manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ia bukan sama seperti mana kita mempelajari tokoh-tokoh ataupun mana-mana manusia yang ada di dalam dunia ini. Kerana apabila kita mengkaji akan tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah sertakan iaitu pembacaan kita itu dan juga pemahaman kita itu, dan di samping kajian kita itu disertakan dengan keimanan kita secara jazam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala secara jelas menyatakan di dalam firman berkaitan dengan tubuh badan dan juga susuk yang bernama Muhammad itu, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah merupakan utusan Allah yang diutuskan kepada kamu untuk membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku, iaitulah Taurah, dan juga memberi khabar gembira dengan datangnya seorang rasul sesudah daripada aku yang namanya Muhammad. Maka tak kala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka mereka mengatakan bahawa iaitu hada sihrum mubin, sesungguhnya ini adalah sihir yang sangat nyata. Jadi nak gambarkan kepada kita bahawa apabila kita mengkaji iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita tidak boleh menyamakan pengkajian kita itu sama seperti mana kita mengkaji tokoh-tokoh ataupun manusia yang lalu yang lain. Tetapi kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ia adalah merupakan manusia yang luar biasa, manusia yang sangat istimewa, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat sebelum kita nak masuk kepada kitab. Saya ambil sedikit daripada keratan sebuah kitab sirah yang sangat lengkap, yang sangat panjang perbahasan dia berkaitan dengan kehadiran dan juga kedatangan dan juga pengutusan iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Manusia sudah mula mengenali akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Cuba kita lihat, cuba kita bayangkan betapa hebatnya manusia
yang dinamakan sebagai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil di dalam satu kisah di dalam sebuah kitab, iaitu Sirah Ibnu Hisham, iaitu di dalam kitabnya Siratun Nabi, di mana dikisahkan di dalam kitab Siratun Nabi itu bahawa pada suatu waktu dahulu kerajaan Yaman telah dipimpin oleh seorang raja yang namanya Rabi'ah bin Nasr. Pada suatu malam, Rabi'ah bin Nasr, iaitu raja yang memerintah kerajaan Yaman, beliau telah pun bermimpi. Di dalam mimpi tersebut, satu mimpi yang sangat menakutkan, mimpi yang sangat menggerunkan, yang menggetarkan hatinya. Lalu apabila beliau bangun daripada tidur, beliau telah memanggil akan ahli-ahli sihir yang hebat-hebat di zamannya. Lalu beliau memanggil ahli-ahli nujum untuk mentadbirkan mimpinya. Lalu pada waktu itu telah datang dua orang lelaki tukang takbir yang sangat hebat, yang sangat masyhur, yang namanya Sutaih, yang kedua namanya Syekh. Tak ada dalam kitab tuan-tuan sekalian, tak ada. Ini sekadar mukaddimah penambahan sahaja. Sebab saya nak gambarkan bila kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita kena tanamkan iaitu manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sangat hebat, sangat istimewa. Cuba kita lihat dua orang lelaki iaitu tukang ramal ini, yang cukup hebat di dalam takbir mimpi ini, namanya seorang namanya Sutaih, Sin Ta Ya Ha, Sutaih. Seorang lagi namanya Syekh, Shim Qaf, bukan Datuk Syekh, Syekh. Lalu kedua-duanya menghadap akan raja itu. Lalu mereka menawarkan diri mereka untuk mereka mentadbirkan mimpi raja tersebut. Maka pada waktu itu raja tersebut telah berkata kepada Sutaih, dia kata, beta pada malam tadi telah bermimpi dengan mimpi yang sangat menakutkan. Tolong kamu jelaskan kepada beta, apakah dia mimpi beta pada malam tadi. Masya Allah, ni bukan bukan nujum pak belalang ni tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Bayangkan kalau sekiranya kita pakat jumpa dengan doktor, kita pergi nak dapat kerawatan doktor, lalu doktor biasanya bila kita pakat duduk di depan dia, dia kata sila duduk, dia akan tanya soalan apa dia? Sakit apa encik? Sepatutnya kita bayar dekat doktor. Untuk apa? Dia mengenal pasti sakit kita. Ini kita dah habaq siap-siap kita sakit apa. Senang banyak kerja doktor, minta maaf kalau ada doktor sini. Sepatutnya kita pakat duduk je depan doktor. Ya encik, saya sakit tapi saya tak tahu saya sakit apa. Jadi doktor lah tolong cek saya sakit apa. Ini kita dah diberitahu kat dia, doktor, saya sakit di bahagian kanan perut saya, bernafas susah dan sebagainya. Jadi doktor tadi tak payah penin-penin kepala, dia ambil stetoskop kepala, dia pun pakai cek. Jadi tuan-tuan sekalian, raja ni tuan-tuan sekalian, sultan ni tuan-tuan sekalian, apabila tukang ramal tadi datang, dia tak cerita apa-apa pun gambaran, tetapi tukang ramal itulah yang perlu memberitahu kepada raja apa yang dia mimpi pada malam tadi, sedangkan raja yang mimpi, tapi dia suruh orang tu yang cerita apa yang dia mimpi. Berat tuan sekalian. Sebab itu apabila ditawarkan mana-mana tukang nujum, mana-mana tukang sihir yang mana mereka sanggup untuk mentadbirkan mimpi raja, mereka akan ditawarkan dengan hadiah yang sangat-sangat hebat. Tetapi jika sekiranya gagal,
hukumannya juga adalah sangat hebat. Apa dia? Iaitu akan dipancung kepalanya. Jadi tuan-tuan sekalian, tapi dua lelaki ni Masya Allah sangat hebat. Lalu apabila diajukan oleh raja tadi, dia kata, wahai tukang takbir mimpi, beta malam tadi telah bermimpi dengan mimpi yang sangat menakutkan. Coba kamu hadapi apa mimpi beta malam tadi. Tuan-tuan, berat. Dia yang mimpi, dia suruh kita pula cerita. Lalu Sutaih dia jawab. Ini saya ambil tag asal dia. Ra'aitu humamah kharajat min zulmah fawaqa'at bi ardi tuhmah faakalat minha kulli zati jamjamah. Dia kata, tuanku pada malam tadi telah melihat gumpalan api yang keluar daripada kegelapan malam. Lalu api itu telah jatuh di tanah yang berlembah, lalu telah memakan setiap hidupan yang ada di atas tanah yang berlembah itu, sehingga tidak tinggal walaupun seorang. Lalu raja berkata, apa yang kamu katakan itu sedikit pun tak salah. Lega, satu jam dah selesai. Kemudian cuba kamu cerita pula apa takbir mimpi daripada mimpi beta tadi. Lalu Sutaih jawab, ahlifu bima bainal haratain min hunush liyahbitana ardakumul habash falyamlikanna ma baina abyan ilal jarash. Dia kata, aku bersumpah dengan ular-ular yang ada di antara dua bukit, akan datang ke negeri tuanku musuh-musuh daripada Habasyah. Mereka akan menakluki negara tuanku daripada Abiyan. Abiyan ni nama tempat di Yaman, dan sehinggalah ke satu tempat yang lain namanya Jarash. Kemudian raja pun berkata, ini satu bencana yang sangat dahsyat. Bilakah penaklukan itu akan berlaku? Lalu Sutaih menjawab, bal ba'dahu bihin aktharu min 60 atau 70 yumanniyanna minas sinin. Dia kata, penaklukan itu tak berlaku di zaman tuanku, tetapi dia akan berlaku lebih kurang dalam masa 60 tahun akan datang ataupun 70 tahun akan datang. Nampak tempoh dia pun tahu. Kemudian raja bertanya lagi, adakah penjajahan dan penaklukan kepada negara beta ini, dia akan takluk negara beta ini selama-lamanya ataupun akan tamat dan dikalahkan mereka itu? Dia kata, la bal yanqati'u li bid'i wa sab'in min as-sinin thumma yuqtaluna wa yukhrajuna minha haribin. Dia kata dah, malahan dia kata penaklukan itu juga akan tamat setelah berlalunya 73 tahun dia menakluki negara tuanku, hingga 79 tahun dia menakluki negara tuanku. Kemudian dia pula akan diperangi dan dia akan dihalau keluar. Lalu raja bertanya, siapa pula yang memerintah selepas daripada itu? Lalu Sutaih menjawab, yalihu irmu ibni Ziyazan yakhruju alaihi min Aden fala yatruku ahada minhum bil Yaman. Dia kata yang akan memerintah selepas itu pula ialah seorang lelaki namanya Aram bin Ziyazan. Dia ni datang daripada satu tempat yang namanya Aden. Tak ada seorang pun yang suka kepada lelaki ini daripada kalangan penduduk Yaman. Lalu raja bertanya kepadanya, apakah pemerintahan lelaki itu akan berkekalan ataupun berakhir? Lalu Sutaih menjawab, bal yang qati'. Malahan dia kata bahkan penaklukannya itu akan berakhir juga.
siapakah dia yang akan mengalahkan, iaitu Aram bin Ziyazan itu. Lalu Sutih menjawab, ni dah, Nabiyyun zakiyun ya'tihil wahyu minal ula, yang akan menakluki selepas itu, yang akan menghalau keluar Aram bin Ziyazan itu adalah seorang Nabi yang bijaksana, yang telah diturunkan kepadanya wahyu daripada Tuhan yang Maha Tinggi. Lalu diajukan pertanyaan oleh raja itu, berkata, boleh tak kamu cerita kepada beta, Nabi yang dikatakan sebagai Nabiyyun Zakiyun itu, Nabi yang bijaksana itu, adakah ia datang daripada kalangan siapa, dan apakah dia susur galur keturunannya? Masya Allah. Coba bayangkan tuan sekalian, Sutih menjawab, rajulun min waladin Ghalib ibni Fihir ibnu Malik ibnu Nadar yakunu maliku fi qaumi ila akhir dahar. Allah. Dia kata, lelaki yang mengalahkan Aram bin Ziyazan itu adalah seorang Nabi, iaitu daripada keturunan Ghalib bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nadar, dan dia akan memerintah negara tuanku sehinggalah akhir zaman. Bayangkan tuan-tuan sekalian, disebutkan bahawa kisah ini ia berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam. Maknanya ratusan tahun lagi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW belum lahir lagi. Ratusan tahun lagi belum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar para rasul, para nabi sudah mengetahui akan datang manusia. Ada seorang nabi, seorang lelaki yang sangat istimewa yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan iaitu kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga sangat-sangat diketahui oleh tukang-tukang ramal. Tukang ramal boleh sebut siap tuan-tuan sekalian daripada keturunan mana, siapa datuk dia, siapa iaitu moyang dia. Masya Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita naklah rasakan bahawa bila kita kaji tubuh badan ini, kita sebenarnya sedang mengkaji manusia yang sangat istimewa. Tapi malang tuan-tuan sekalian, kenapa saya kata malang? Kita sambut saban tahun Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul tuan sekalian kita sambut saban tahun, kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan sekalian, tukang ramal beratus tahun lagi belum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tak beriman pun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh sebut nama keturunan, susur galur keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini tiap-tiap tahun kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul? Tapi kalau malam ni suruh sebut tuan sekalian susur galur keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana? Saja exercise, kita buat exercise malam ni saja. Anda pun tak ingat. Anda pun tak ingat. Jadi kita buat exercise. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin apa dia? Hashim. Hashim bin dah mula goyang tuan sekalian. Dah mula goyang. Dah mula goyang. Abdul Manaf. Kemudian Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Lepas tu tuan sekalian lagi beratlah tuan sekalian, berat. Murrah Ka'ab bin Mudrakah bin Ilyas, sampailah kepada Adnan akan sampailah kepada iaitu Sayyidina Ismail alaihi salam. Maka sebab itu susur galur keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia dinasabkan dengan
iaitu ibunya yang bernama Hawa iaitu Hajar, Sayyidatina Hajar. Daripada Sayyidatina Hajar ini maka lahirlah iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka susur galur keturunan ini dinamakan sebagai Bani Ismail. Manakala daripada iaitu isteri yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam iaitu Siti apa ya? Siti Sarah. Tuan-tuan Siti Sarah terkenal lah nah. Di mana Siti Sarah, lalu daripada Siti Sarah tersebut maka lahirlah iaitu Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan susur galur keturunan tersebut iaitu dinamakan sebagai Bani Israel. Jadi ada dua cabang, satu Bani Ismail, satu lagi Bani Israel. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, maka sebab itu apabila kita mengkaji terhadap sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, penulis cuba nak memberikan penjelasan kepada kita, iaitu dia mengatakan bahawa tegasnya kajian riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu usaha untuk mengumpul hakikat dan intisari dasar-dasar Islam, kemudian memadankan dan menyesuaikan dengan contoh Islam, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kita tak akan boleh lari nak memahami Islam itu melalui batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab salah satu daripada penterjemah utama kepada Al-Quranul Karim itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana apa kata di ulama usul fiqh apabila mereka menyentuhkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Iaitu dia kata bila sesuatu itu disandarkan sahaja dengan tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, sama ada qaulan ucapan dia, au taqriran ataupun takrirnya, au sifatan atau sifat tubuh badan dia. Sifat tubuh badan ni cara berjalan Nabi Muhammad SAW, cara tidur Nabi Muhammad SAW, cara makan Nabi Muhammad SAW, dan segala-gala yang ada pada tubuh badan Nabi Muhammad SAW itu. Dan juga dia kata semuanya itu tak lain dan tak bukan adalah rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Jadi apabila kita mengkaji akan Nabi Muhammad SAW itu, sebenarnya kita sedang mengkaji Islam. Kita apabila kita cuba nak memahami tentang sejarah Nabi Muhammad SAW itu, sebenarnya kita sedang iaitu cuba nak memahami akan Islam itu sendiri. Jadi baik, sekiranya perlu kita bahagikan tujuan-tujuan ini, maka bolehlah dibahagikan seperti berikut. Maka penulis sebut kalau kita nak bahagikan apa tujuan kita mempelajari riwayat hidup Nabi Muhammad SAW ni, maka dia kata bolehlah kita bahagikan dia mengikut 5 bahagian. Ada 5 bahagian. Apa dia? Yang pertama, memahami peribadi Nabi Muhammad SAW menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Ini adalah untuk menentukan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan sebagai manusia pintar, tetapi ia adalah merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan seperti mana pemikir-pemikir yang kita lihat dia adalah merupakan manusia-manusia yang pintar, seperti mana contoh Francis Bacon, contoh seperti mana contoh Aristotle, contoh lagi Charles Darwin, contoh lagi seperti mana Sigmund Freud dan sebagainya. Mereka ni merupakan
pengasas-pengasas kepada kaedah-kaedah pemikiran moden. Mereka ni orang pandai-pandai, orang bijak-bijak, tetapi mereka ini tidak diberikan wahyu oleh Allah. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan mereka ini. Apa bedanya? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepintaran dia bukan seperti mana kepintaran manusia biasa, tetapi kepintarannya adalah datang terus daripada didikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita kena ingat bahawa apa sahaja yang disandarkan kepada tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah merupakan datang daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa sahaja yang disandarkan kepada batang tubuh Nabi Muhammad SAW, sama ada ucapan dia ke, sama ada perkataan dia ke, sama ada iaitu takrir dia ke, sama ada sifat tubuh badan ke, semuanya adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita kena bedakan. Orang lain bijak, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia adalah manusia yang bijak, tidak seperti mana bijaknya manusia-manusia yang lain. Kerana kebijaksanaan manusia-manusia lain itu hanya kebijaksanaan berasaskan kepada dorongan nafsu semata-mata. Tetapi kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW ini ia adalah merupakan hasil daripada dorongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, penulis menyebutkan, dia kata, yang kedua, untuk apa kita belajar sirah Nabi Muhammad SAW ni? Supaya manusia seluruhnya dapat meniru dan mengikut satu contoh yang unggul dalam segenap lapangan kehidupan yang harmoni. Daripada itu juga akan dapat dijadikan sebagai dasar-dasar hidupnya. Andai kata manusia ingin mencari sesuatu contoh yang terbaik, yang bersifat universal, mereka akan dapat semuanya di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak hairanlah mengapa Allah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh kepada umat manusia. Untuk yang demikian, Allah telah menegaskan di dalam kitab sucinya, iaitu di dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Iaitu sesungguhnya pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan contoh tauladan yang terbaik, yang terbaik bagi kamu. Masya-Allah. Jadi nak gambarkan kepada kita, kalau kita kata bahawa aku adalah orang Islam, aku adalah merupakan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku adalah merupakan orang yang telah bersaksi dengan kalimah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sudah tentulah kita tidak akan mencari sebarang idola melainkan Nabi Muhammad SAW. Kita tak akan mencari iaitu manusia yang perlu untuk kita contohi sempurna daripada pelbagai aspek, melainkan iaitulah pada tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita nak mencontohi sesuatu contoh tauladan yang paling terbaik, maka tak dapat tidak, iaitulah kita perlu merujuk kepada iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Allah isytihar mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kamu, iaitulah bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga kedatangan hari akhirat, dan dia daripada kalangan orang yang banyak menyebut akan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, itu adalah perkara yang kedua yang nak disentuh oleh penulis, iaitu dia kata apabila kita nak cari contoh yang terbaik, maka kita tak akan jumpa manusia yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang tidak ada cacat celanya melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, tujuan kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW ini, iaitu semoga dia kata kupasan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW ini boleh menolong manusia memahami dan mengecapi isi kandungan Al-Quran lantaran banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang dihurai dan ditafsirkan oleh kejadian dan peristiwa-peristiwa sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang saya sebutkan daripada awal lagi tadi, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan penafsir secara hidup, secara live akan iaitu Al-Quranul Karim. Apabila diajukan pertanyaannya kepada Sayyidatina Aisyah oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, isteri baginda Rasulullah SAW, iaitu bagaimana dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawapan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha iaitu apa dia? Dia kata kana khuluqul Qur'ana, sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW itu adalah merupakan Al-Quranul Karim. Maknanya apa sahaja yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW itu sebenarnya adalah merupakan manifestasi ataupun terjemahan ataupun ia adalah tafsiran secara live akan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Kemudian yang keempat, penulis mengatakan bahawa tujuan untuk kita mempelajari akan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu agar setiap muslim dapat mengumpul beberapa banyak yang boleh perbendaraan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar, sama ada pengetahuan bersangkutan dengan akidah kepercayaan, hukum hakam dalam Islam atau tata susila. Lebih tegas lagi, penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu gambaran dengan dimensinya yang jelas bagi prinsip-prinsip dan juga hukum-hukum Islam. Tujuan satu lagi yang keempat, kata di penulis, apa dia? Dengan kita mempelajari akan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu kita akan dapat iaitu mempelajari Islam berkaitan dengan akidah kepercayaan. Kita akan dapat mempelajari hukum hakam, kerana sumber hukum itu adalah terbit daripada tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut, dia kata may yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, bermakna sama macam mana dia telah pun taatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman yang lain lagi, Allah Subhanahu wa taala menyebut, iaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, iaitu qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika sekiranya kamu ingin mencintai akan Allah, ingin mengasihani akan Allah, maka bagaimana cara dia? Iaitulah hendaklah kamu mengikuti akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tunjukkan kepada kita tak ada jalan lain, tak ada jalan pintas untuk kita nak beriman pada Allah, tak ada jalan lain.
kita perlu terlebih dahulu beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang nak menterjemahkan kitab Al-Quran, yang nak menjelaskan, yang nak menafsirkan kitab Al-Quran, iaitulah sebabnya Allah menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nak bimbing kita, untuk nak jelaskan kepada kita, untuk nak memberitahu kepada kita, iaitulah berkaitan dengan bagaimana cara kita nak iaitu beriman kepada Allah, bagaimana kita nak melaksanakan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata di penulis, iaitu tujuan yang kelima kita mempelajari. Sebab ini baru mukadimah, kita belum lagi masuk kepada sejarah yang sejarah sebenar tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tujuan yang kelima, dia kata membolehkan para pendidik pendakwah Islam mencontohi dan mengajar mengikut sistem pendidikan dan pengajaran yang sihat, kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebagai pendidik, adalah merupakan sebagai penasihat, adalah merupakan sebagai guru dan petunjuk yang utama. Tidak pernah membuang masa begitu sahaja, malah sentiasa mencari dan menyiasat jalan-jalan dan sistem-sistem pengajaran yang terbaik semasa baginda sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Jadi kita boleh ambil kaedah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah merupakan sebagai seorang bapa. Kita tengok macam mana nak jadi seorang bapa, misali kita ambil contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita iaitu nak jadi seorang guru, lalu kita tengok bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah sebagai seorang guru. Kalau sekiranya kita nak tengok Nabi Muhammad sebagai seorang pentadbir negara, pemimpin negara, kita tengok bagaimana Nabi Muhammad SAW juga menjadi seorang pentadbir ataupun seorang pemimpin pemimpin negara. Malah Nabi Muhammad SAW juga, kalau kita nak tengok, nak lihat seorang suami mithali, suami contoh, kita ambil juga contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah merupakan seorang suami mithali. Jadi kita cuba habiskan sikit. Antara faktor yang menjadikan sejarah Nabi Muhammad SAW ini mampu dan berupaya untuk sampai ke matlamat-matlamat tadi ialah kerana sejarahnya lengkap, meliputi segenap bidang kehidupan, sama ada daripada segi kemanusiaan maupun kemasyarakatan yang terdapat di kalangan manusia lain. Sama ada ianya sebagai seorang individu yang bebas dengan faham pembawaannya, atau sebagai seorang anggota masyarakat yang cergas dan terpengaruh oleh unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW ni, tuan-tuan sekalian, dia bukan macam pemimpin-pemimpin yang lain. Dia mudah iaitu mengikuti fahaman-fahaman yang sedia ada, mengikut tradisi-tradisi yang sedia ada, mengikut cara-cara berfikir iaitu cara berfikir yang sedia ada. Tetapi Nabi Muhammad SAW ni adalah manusia yang mana dia telah dididik dan dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita tengok nanti, selepas daripada ni, penulis akan jelaskan kepada kita mengapa salah satu faktor Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Waktu dia dilahirkan, bapaknya meninggal dunia. Ketika usia 4 tahun, ibunya pula meninggal dunia. Ketika usianya 8 tahun, iaitu datuknya pula meninggal dunia. Kerana apa? Salah satu daripadanya ialah untuk mengelak daripada fitnah bahawa Nabi Muhammad SAW menjadi manusia genius, menjadi pemimpin yang hebat kerana hasil didikan daripada bapanya, hasil didikan daripada ibunya, dan hasil didikan daripada datuknya. Maka pada waktu itu tidak ada lagi fitnah yang mengatakan sebegitu, kerana Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim.
di mana lahir tidak berbapa, kemudian selepas pada tu ibunya pula meninggal dunia, kemudian datuknya seorang pemimpin hebat Quraisy waktu itu juga meninggal dunia. Maka pada waktu itu nampak jelas bahawa kepimpinan yang ada pada Nabi Muhammad SAW ini, ia bukan hasil bimbingan mana-mana manusia, tetapi ia adalah merupakan hasil bimbingan terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidangkan kepada kita sejambak contoh utama bagi seorang pemuda yang waras, peribadinya yang dipercayai orang di kalangan keluarga dan sahabat, seorang manusia yang menyeru umat manusia ke jalan Allah secara lemah lembut dan bersopan santun, seorang pejuang yang mengorbankan sepenuh usaha dan tenaga demi menyampaikan seruan Allah, seorang ketua negara yang mendayung bahtera pemerintahan dengan cekap dan pintar, seorang suami yang halus pergaulannya, seorang bapa yang teliti dan bijak menyempurnakan kewajipan terhadap anak dan isteri, seorang ketua turus agung peperangan yang cergas, penuh dengan taktik strategi persediaannya, dan seorang manusia yang waras lagi bijak membahagikan dedikasinya kepada Allah, keluarga dan juga sahabat handai radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak syak lagi bahawa mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kita memahami semua sudut kemanusiaan. Pada tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni semua ada. Kalau kita nak cari iaitu peribadi-peribadi, kalau sekiranya kita nak cari seorang pejuang, kita tengok Nabi Muhammad SAW seorang pejuang. Kalau kita nak cari sebagai seorang ketua negara, Nabi Muhammad adalah seorang ketua keluarga. Kalau kita nak katakan sebagai seorang ketua turus angkatan tentera, Nabi Muhammad adalah seorang ketua turus angkatan tentera. Malah kalau kita nak cari iaitu sebagai seorang bapa, Nabi Muhammad juga adalah merupakan sebagai seorang bapa. Dan kalau kita nak lihat iaitu seorang manusia ahli ibadah yang sangat erat dengan Allah, kita juga lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah merupakan manusia yang paling hampir dengan Allah, yang paling kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita dah selesai bahagian pertama ni nanti. Jadi kita akan masuk pada bulan lepas, pada bulan akan datang, iaitu berkaitan dengan sumber-sumber sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat, saya fikir itu saja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan bertemu pada siri-siri kuliah kita yang akan datang.